Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia, rahmat dan kasih sayang Allah. Sekali lagi kita diizinkan untuk bertemu dalam rumahnya ini setelah kita beberapa bulan tak berjumpa. Kali terakhir, kali ikut rekod catatan saya di sini pada bulan Mac tahun 3 bulan lepas, ya. Dan kita telah membicarakan tajuk bab yang ke-10 dalam kitab Penawar Bagi Hati, iaitulah tentang sifat dengki mazmumah. Pada siri yang kali ini kita bincangkan bab yang ke-11, masih lagi perkara mazmumah, iaitulah kedekut dan sayang harta. Kedekut dan sayang harta. Dalam bab ini kadang-kadang perkara yang kita anggap macam harta yang kita rasa macam sayang sangat, itu yang kadang-kadang menyebabkan hadirnya perasaan kedekut. Sayang, kalau bagi orang ni kan luar pula duit aku, kalau aku bagi barang ni kan habis pula, aku nak guna apa lagi. Maknanya begitulah kedekut dan sayang harta. Ketahuilah sifat kedekut itu sebahagian daripada perkara yang besar dan sebesar-besarnya penyakit batin yang membinasakan. Penyakit batin. Allah Ta'ala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan ingatlah, barang siapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Surah At-Taghabun ayat 16. Dan ingatlah, siapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya. Orang yang menjaga serta dia memelihara dirinya daripada sifat kedekut dalam dirinya, orang begini orang-orang yang dikatakan berjaya, ya. Allah Ta'ala menegaskan lagi, wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangan kamu sangka bahawa kedekut itu memberikan kebaikan kepada mereka. Sebaliknya, ia adalah satu kejahatan bagi mereka. Harta yang mereka simpan tidak dikeluarkan nafkah ataupun zakat akan dijadikan kalung di leher mereka pada hari kiamat nanti. Surah Ali Imran ayat 180. Jangan kita sangka orang kedekut ni, baguslah dia berjimat, tak apalah, dia ni simpan untuk hari tua dia, simpan untuk hari susah dia. Kedekut sangat, langsung tak nak keluarkan harta dia untuk akhirat, untuk kebajikan. Maka ini ada satu perbuatan yang paling jahat. Harta yang disimpan ni tak nak bagi nafkah kepada orang lain, tak nak bagi sedekah, tak nak zakat, maka ke akhirat besok dikalungkan kat leher mereka. Maknanya bayangkanlah harta kita berapa banyak yang kita fikir ni. Kita ada duit banyak, kita ada emas banyak, semua dikalungkan ke leher ni. Berapa berat kita nak tanggung nanti. Inilah harta kita ni, tuan-tuan, ya. Besok semuanya akan dipertanggungjawabkan. Apa benda harta kita kat dunia ni? Harta kita yang kita ada sekarang ni lah. Apa pula harta kita ke akhirat nanti? Harta ke akhirat ni ialah harta yang kita hantar dekat dunia ni pergi ke akhirat. Itulah dengan jalan sedekah, zakat dan sebagainya. Rasulullah SAW menyatakan, iyyakum was-suhha fa innama halaka man kana qablakum bisyuh. Jauhkan diri kamu daripada sifat kedekut, kerana sifat kedekut itu hanya membinasakan umat terdahulu daripada kamu. Riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. Jauhlah sebab kita daripada sifat kedekut, kerana banyak orang kedekut dahulu binasa. Dia di dalam kubur, setelah seorang itu dikebumikan, antara perkara yang dia nak buat sekiranya dapat hidup balik ialah dia nak bersedekah. Kenapa? Kerana melihat pahala sedekah yang besar yang dia terima.
Dia melihat betapa besarnya pahala dia berinfak, bersedekah, berzakat. Maka ketika itu dia fikir, ya Rab, aku nak hidup balik, aku nak bersedekah. Ini antara orang-orang yang dia melihat apakah yang dapat setelah mati nanti. Tapi dah terlambat. Harta yang kita tinggalkan untuk waris kita, untuk anak-anak, isteri kita setelah kita mati nanti, semuanya jadi rebutan. Ramai orang yang bercita-cita nak beli rumah untuk anak dia setiap seorang. Kita pun macam tu juga kan. Anak ada 4. Satu anak rumah ni, satu rumah ni, satu rumah ni. Kita fikir macam tu. Tapi sedangkan apa persiapan kita untuk sana nanti? Rumah kita kat sana. Mereka yang kita tinggalkan ini ada rezeki dia. Mereka perlu berusaha untuk mendapatkan rezeki masing-masing yang ditetapkan. Kita tak payah sibuk pun pasal urusan tu sebenarnya. Tapi kita nak menjaga kebajikan mereka, kita sediakan. Tak apa, tak ada masalah. Tapi persoalannya ialah apa persiapan kita pula untuk rumah kat sana nanti. Ni yang perlu kita fikirkan sepatutnya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikatun syuh muta'un wa hawa mutaba' wa ijabu al-mar'i binafsi. Terdapat 3 sebab yang membinasakan diri. Pertama, kedekut yang dituruti, keinginan yang diikuti, dan berasa takjub, kagum pada diri sendiri. 3 perkara yang boleh merosakkan amal kita, merosakkan diri kita, tak ada manfaat langsung yang kita akan dapat. Ialah kedekut, sifat kedekut yang kita turut sangat. Kedua, keinginan, ikut nafsu sangat. Ketiga, rasa kagum dengan diri sendiri, ujub, kagum, bangga kan. Ini sifat-sifat yang perlu kita hindarkan daripada diri kita agar kita tidak membinasakan diri kita di dunia dan di akhirat. Ya, itu hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani. Baik. Tuan-tuan, ini antara perkara yang kita bincangkan tentang hal kedekut dan harta. Ni nak dekat Ramadan, apa nak dekat apa Aidil Adha, ya, kita nak sambut Aidil Adha. Kalau orang yang tak pergi haji, kita akan buat kurban. Kurban tu kita kat sini biasa dengan bahagian. Satu bahagian saya nampak kat luar tadi 800 satu bahagian. RM750 paling biasalah, murah RM700. Jarang dah bawah daripada tu. Seekor lembu dibahagi 7, tu biasa. Ya. Pernah tak kita bercita-cita nak buat seekor lembu? Bukan bahagian 7 tu kita bagi orang lain. Seekor lembu khas untuk diri kita, keluarga kita. Apa persiapan kita? Kalau kita tengok, saya nampak rata-rata warga asing dalam kalangan Pakistan, Bangladesh. Ini kisah yang biasa kita tengok, ya. Dia nak korban, dia akan sembelih seekor lembu terus untuk diri dia, bercita-cita. Dan lembu yang dipilih itu bukan lembu yang biasa-biasa, lembu yang memang saiz yang cantik, yang bagus. Tuan-tuan, walaupun kita nampak sisi-sisi negatif pada mereka ni, tapi dari sudut positif kita pandang. Contohnya tuan-tuan, kalau di pasar Selayang tu, lembu dia ni nak korban ni adalah tu yang dia simpan kat tepi jalan dia. Memang dari sudut negatif ni memang salah lah dia buat macam tu. Tapi kita tengok daripada yang baiknya ialah dari sudut dia nak korban ke lembu tu, yang sihat, yang gemuk, berisi, yang terbaik. Mereka jaga sebulan sebelum nak dikorbankan. Kita biasanya lembu sampai 2 hari sebelum, 3 hari sebelum, dapatlah merasa bagi rumput sikit, bagi air garam sikit, tapi mereka jaga betul. Sebab apa? Erti korban, pengorbanan itu sendiri. Macam mana kita menghayati pengorbanan kita ni? Nak korbankan harta yang paling kita sayang, nak korbankan perkara yang paling kita sayang. Contohnya kita bela lembu, dah sihat, gemuk macam ni, tiba-tiba nak korbankan bagi orang makan. Benda ni lah yang perlu kita renungkan, kita fikirkan. Apakah korban aku ini yang terbaik untuk aku persembahkan pada Tuhanku? Tengok ketika Nabi Adam AS, yang mempunyai anak, Habil dan Qabil, 2 orang anak. Ini peristiwa korban yang pertama dalam sejarah manusia, yang mana diminta untuk buat korban yang paling terbaik. Ya, Habil penternak, kambing, lembu untuk. Qabil pekebun, petani.
dia ada tanam macam-macam buah-buahan saja. Maka bila diminta korban, maka yang Habil menyediakan korban yang baik, ya, baka kambing yang terbaik, yang paling dia sayang. Qabil pula dia bagi binatang buah-buah yang dah busuk, yang buruk. Makna kata dia bagi juga, tapi dalam nilai yang bagi orang macam biasa-biasa saja. Siapa yang diterima? Yang diterima ialah korban Habil. Kenapa? Kerana sifatnya yang ikhlas bagi yang terbaik. Kan Nabi sebut sedekah yang paling utama, sedekah yang paling baik di sisi kamu ialah perkara yang paling kamu sayang. Itu dia. Kita sayang kat duit, kita bagi. Kita ada harta banyak sikit, kita bagi. Ni macam ni, sifat ni kita nak didik dalam diri. Tapi jangan sampai kita tidak ada bahagian untuk keluarga pula. Ada orang macam tu, dia sedekah banyak-banyak, bagi bantu orang sana sini, orang pun puji dia, tapi keluarganya tak cukup. Ini masalah juga. Jadi kita kena check and balance. Kata Nabi SAW lagi, orang yang pemurah adalah orang yang hampir dengan Allah, hampir dengan manusia, hampir dengan syurga. Ini orang yang pemurah ni, dia hampir dengan Allah. Dia termasuk dalam golongan yang dipanggil muqarrabin, orang yang didekatkan diri pada Allah. Pemurah, sedekah. Baru ni kita dengar artis kita meninggal kan, Adibah Noor. Kita pun tak kenal dia sangat, tapi bila biasalah kalau kematian artis ni, kadang-kadang orang baru cerita kebaikan-kebaikan dia. Rupanya dia ada bela kucing 40 ekor lebih. Harta dia banyak dia habiskan untuk kucing. PKP dia tak ada duit, dia sanggup jual rumah, sanggup jual harta dia untuk kelangsungan hidup dia dan juga kucing-kucing yang dia jaga. Allahu Akbar. Ada juga yang mendakwa ketika mana dia dalam keadaan susah, nak beli susu, lampin anak, waktu PKP duit tak ada. Dia kata dia terpaksa pinjam duit anak dia, duit orang bagi anak dia, duit saku ke, duit raya ke. Dia katalah dekat dalam status dia, minta maaf ayah terpaksa guna duit kamu nak beli susu lampin. Kemudian rupa-rupanya dalam seksinya arwah ada mesej kepada ayah tu. Dia kata berapa duit yang tuan dah pinjam, saya bayarkan. Tak ada siapa tahu. Ini mungkin sebab dia artis, kita ceritalah sebab kita kenal dia. Mungkin dalam kalangan kita, di sekeliling kita ada orang-orang begini. Dia buat baik, bersedekah, bantu orang, tapi orang tak tahu pun kan. Sedekah ini yang paling baik ialah sedekah yang disembunyikan. Tapi tak salah pun kalau sedekah kita zahirkan, ya. Allah pun sebut sedekah kamu ni yang zahir dan yang sembunyi, semuanya Allah terima. Tak kisah sama ada kita tunjuk depan orang, kita pergi tabung, kita sedekah duit, orang nampak, tak ada masalah. Sebab tentang ikhlas itu adalah tentang diri masing-masing. Ikhlas adalah urusan diri kita dan urusan Allah Ta'ala. Bukan orang lain yang menentukan kita ikhlas ataupun tidak. Tengok tu, dia bersedekah, nak menunjuklah tu, itu sangkaan buruk, ya. Yang menentukan dia ikhlas atau tidak, ataupun yang mengesahkan dia ikhlas ataupun tidak, diri dia ataupun Allah Ta'ala. Diri dia dan Allah Ta'ala saja, ya. Tujuan kita menzahirkan sedekah, menunjuk sedekah, bantu pada orang, ialah mudah-mudahan orang lain dapat ikut contoh. Okey, dia sedekah, aku pun nak bersedekah lah. Dorongan kita tunjuk kebaikan. Dan tujuan kita nak bersedekah, kemudian kita sembunyikan pula sedekah itu, ialah untuk menjaga hati kita. Dan yang kedua, untuk menjaga aib orang tu yang kita bagi tu. Nanti kalau orang nampak kita bagi dia sedekah, malulah dia. Orang tu dapat bantuan juga, nampak macam senang, mengaibkan dia. Maka yang paling baik ialah sedekah yang disembunyikan. Ibarat tangan kanan kamu memberi, tangan kiri pun tak tahu kita bagi. Maknanya dari sudut maknanya ialah kita sedekah, orang pun tak tahu, senyap je, orang tahu sendiri. Tuan-tuan, ini sedekah yang paling baik. Orang yang pemurah, dia hampir dengan Allah, maknanya Allah Ta'ala kenal dia, Allah Ta'ala bantu dia. Susah macam mana pun Allah akan bagi jalan penyelesaian dia.
Dia hampir dengan manusia, manusia senang dengan sikap dia, sifat dia. Sama ada manusia yang dia bantu ataupun manusia-manusia yang di sekelilingnya. Kerana aura positif itulah yang akan membentuk orang sekeliling supaya rapat dengan dia, bantu dia. Dan juga hampirnya dia dengan syurga Allah. Orang sedekah ni hampir dengan syurga Allah, apa tuan-tuan. Ya, syurga tu bukannya murah. Banyak perkara yang perlu kita korbankan untuk mendapatkannya. Antaranya sedekah. Dan dia jauh dari api neraka. Jauh daripada api neraka. Ini yang kita nak, sedekah menjauhkan kita daripada api neraka. Ya. Ada satu kisah tu, seorang sahabat yang mana hidupnya biasa saja, namanya Sayyidina Sya'ban. Ketika penghujung hayatnya, dia menjerit. Nabi SAW ditanya oleh isteri arwah, "Ya Rasulullah, ketika suami aku nak mati, dia menjerit 3 kali. Apa dia jeritan dia? Yang pertama dia menjerit, kenapa dekat sangat? Kenapa dekat sangat? Kenapa tak jauh lagi? Kedua, kenapa tidak yang baru? Ketiga, kenapa tidak semua?" Apakah maksudnya Rasulullah? Maka Nabi SAW pun menjawab, ketika seseorang diambang sakaratul maut, ketika rohnya sampai di gorgorah, Allah Ta'ala akan buka tirai yang gaib. Dia melihat bayangan syurga, melihat bayangan neraka, dan dia melihat segala amal-amal dia ketika hidup kat dunia dahulu. Semuanya dipertayangkan, dipertontonkan balik. Ketika dia menjerit yang pertama, kenapa tidak jauh lagi? Kerana ketika itu dia melihat perjalanan dia daripada rumah pergi ke masjid nak sembahyang, satu langkah, maka Allah Ta'ala bagi dia 1 pahala, diampunkan 1 dosa, diangkat darjatnya 1 tingkat. Dia melihat setiap langkah tu pahala, ampun dosa, naik darjat. Sehingga dia seronok, ya Allah, banyaknya pahala aku dapat. Rumah dia jauh. Ada mengatakan 3 jam perjalanan, ada mengatakan 3 batu perjalanan. Jauh lah tu, jalan kaki. Sampai dekat masjid, tiba-tiba pahala pun berhenti. Tak ada lagi. Kenapa? Dah sampai. Dia pun menjerit, kenapa tak jauh lagi? Padahal 3 jam perjalanan. Allahu Akbar, penyesalan. Kedua, kenapa tidak yang baru? Dia jerit. Kenapa? Kerana ketika waktu subuh yang sejuk, dia nak pergi solat subuh, dalam keadaan sejuk, dia pakai 2 lapis baju. Satu baju yang baru, yang cantik. Lapisan yang kedua, gamis tu, dia pakai baju yang agak lusuh sikit, yang lama. Dia pergi ke masjid, tengah jalan jumpa satu orang yang kesejukan. Dia kesian. Dia buka baju dia yang lama tu, dia pakaikan balik, dia pakaikan pada orang tadi yang sejuk tu. Maka dia lihat pahala yang besar kepada dia kerana dia bantu orang tadi. Maka dia menjerit, aduhai, kenapa aku tak bagi yang baru? Bagi baju yang lama pun pahala besar, apatah lagi kalau yang baru. Dia rasa menyesal. Yang ketiga, kenapa tak semua? Dia menjerit. Kata Nabi, ketika mana dia dalam keadaan sakaratul maut, diperlihatkan tentang sedekahnya. Satu hari dia balik daripada masjid, dia lapar. Isterinya menyediakan semangkuk susu, sebuku roti untuk dia makan. Waktu dia nak mula makan, tiba-tiba datang satu peminta sedekah. Lapar, nak makan juga. Maka dia pun panggil orang tu, mai masuk, kita makan sama-sama. Dia potong 2 sama banyak, separuh dia makan, separuh pada peminta sedekah tu, cicah susu yang sama. Melihat pahala yang banyak kerana sedekahnya itu, dia pun menyesal. Aduhai, kenapalah tak semua sekali. Ini orang yang melihat ganjarannya setelah dia mati. Penyesalan. Itu orang yang bagi, orang yang sedekah, orang yang buat amal. Bagaimana pula kalau orang yang langsung biarkan? Orang yang tak heran pun pasal sedekah, pasal amal ni, kerugian besar bagi dia. Maka orang yang pemurah, dia dijauhkan daripada azab neraka. Manakala orang yang kedekut, dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kedekut dia jauh daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni sifatnya pemurah.
Pemurah. Setiap ayat yang kita bacakan dalam Al-Quran mesti bermula dengan sifat pemurah Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang pemurah lagi maha penyayang. Sifat Ar-Rahman Allah ni, pemurahnya Allah ni pada semua. Kau Islam ke, kau kafir ke, kau taat ke, kau derhaka ke, kau beriman ke, kufur ke, Allah pemurah, dia bagi je. Tiba-tiba ada hambanya lawan sifat dia, makna kata jadi kedekut, maka Allah jauh daripada dia. Ni bukan orang, bukan hamba-Ku, ya? Jauh daripada manusia. Manusia pun benci dia. Kedekut sangat dia tu, susahlah. Nak bawa berjalan pun orang tak nak berjalan dengan dia. Nak bawa berkawan pun tak sedap, kan? Ada satu orang tu saya kenal, tuan-tuan. Bukan nak cerita tentang aib dia, tapi tuan-tuan pun tak kenal. Tapi nak katakan bahawa sifat dia ni menyebabkan dirinya dijauhi masyarakat. Kedekut dia tu, kata orang kedekut tahi hidung masin, kan? Dia ada anak, ada isteri. Tapi dia tahu isteri dia bekerja, biar isteri dia yang beli makanan untuk anak-anak. Dia kata untuk saya tak apa, saya beli sendiri. Dia beli nasi putih kat kedai RM1 sebungkus, bahagi dua, satu untuk tengah hari, satu untuk malam. Sop kosong, minta sop kosong. Ataupun kicap tu, kicap minta kat kedai bungkus. Cuma lah kicap guna plastik sikit. Telur, tu je dia makan. Punyalah macam tu keadaan tu, kan? Duit disimpan tak tahu buat apa. Memang tak bagi pada anak dia, isteri dia. Sampai isteri dia kata tak tahan duduk dengan dia ni, tapi dia tak nak pisah. Duduklah kat luar. Dia kata tak apalah, duduklah kat luar. Yang penting duduk kat luar tu jangan minta duit kat saya. Macam tu sekali. Akhirnya anak dia, isteri dia abaikan dia. Terbiarlah dia seseorang, kan? Terbiar dia seseorang, sampailah dia tua duduk seseorang, macam orang kata apa, macam tak betul. Ini kerana sifat kedekut dia menyebabkan jauh daripada manusia. Orang pun tak suka perangai dia tu, kan? Dan jauh daripada syurga. Wa iyyazubillah min zalik, hampir dengan api neraka. Ya Allah, jauh dengan syurga, hampir daripada api neraka. Sifat kedekut ni membinasakan kita. Orang yang jahil lagi pemurah. Dia jahil. Jahil maksud apa? Jahil maknanya dia tak berilmu lah. Lagi pemurah, dan pemurah pula lebih dikasihi oleh Allah daripada orang yang mengerjakan ibadah tetapi kedekut. Allahu Akbar. Kadang-kadang ada orang yang salah guna ayat ni. Tak apalah dia ni buat maksiat ke, tak apalah tak tutup aurat, tak apalah tak solat pun, tapi yang penting aku ni sedekah. Ini salah konsep ni. Kadang-kadang dia fikir macam, memang hadis ni sebut orang jahil yang pemurah lagi disayangi Allah daripada orang yang beribadat tapi kedekut. Ini ayat ni nak tuju kepada orang yang beribadat tapi kedekut. Bukan tuju pada orang jahil yang mana dia suka bersedekah. Dia lain konsep dia. Kadang-kadang ada orang guna ayat macam ni. Alah, aku tak tutup aurat pun aku sedekah. Banyak tahfiz yang aku bantu. Aku tak solat pun aku bayar zakat. Aku tak solat pun aku buat masjid, duit aku banyak. Salah. Ini adalah dosa-dosa individu, pribadi. Solat tu dosa pribadi, fardu ain kat atas dirinya, wajib pada diri dia. Dia sedekah banyak mana pun tapi tak jaga solat, maka hancurlah solat dia. Maka hadis ini, orang yang jahil lagi pemurah, lebih dikasihi oleh Allah daripada orang yang mengerjakan ibadat tapi kedekut. Ini tuju kepada orang yang beribadat tapi kedekut. Fokus pada situ, ya, nak buat perbandingan. Maknanya begitu, ya. Maka jadilah orang yang mengerjakan ibadah dan pemurah. Itu lagi baik sedekah. Tonton orang sedekah ni, dia Allah buka rezeki dengan jalan yang tak disangka-sangka, ya. Saya, tuan-tuan, nak kisah saya sendirilah. Masa saya belajar dulu, kita belajar masa tu susah lah, ya. Nak minta duit mak ayah kita pun segan. Memang saya ni jenis yang tak suka minta. Mak bapa yang bagi-bagilah. Kita harapkan duit pinjaman lah, duit beasiswa. Satu hari duit habis. Duit PTPTN ke, duit pinjaman ke, beasiswa ke, semua tak masuk lagi. Lambat pula masuk. Dalam kocek ada RM10 sekeping. RM10.
Masa tu RM10 tu besar lah, bolehlah makan untuk 3 apa, kalau sekolah dulu, belajar dulu sehari boleh lepas. Jadi waktu tu RM10 fikir untuk makan pagi, tengah hari, malam. Tak apalah kalau sikit makan pagi dengan malam, tengah hari pun boleh lah 2 kali makan. Macam tu lah. Waktu tu waktu solat isyak. Lepas solat isyak, sebelum isyak, imam kat masjid tu, sebab saya belajar umum, kita ada satu orang yang mana orang Syria. Waktu tu Syria teruk, dia minta bantuan. Jadi siapa yang nak memerlukan sedekah lepas isyak, boleh tunggu kat masjid, tunggu depan ni. Maka kita tengoklah, saya tengok orang tu, ni susah betul ni, nak bantulah, niat nak bantu. Sampai lepas isyak, nampak orang tu dia bentang serban dia. Maka orang yang lalu, bagilah duit. Jadi kita pun ingin nak bagi duit, RM1 lah dalam fikiran. Terlupa dalam beg ada RM10 sekeping je. Dah sembang dengan dia, tanya dia daripada mana apa semua. Okey, buka lah beg duit nak bagi RM1. Tak ada RM1, RM10 je. Macam mana ni? Dah bersembang dengan dia ni, takkan nak minta balance pula kat dia kan? Kata orang kalau letak tabung macam besi ni ataupun tong ni kan, kita boleh buat lah macam acah-acah nak cover malu kan. Acah-acah lah, acah-acah letak duit, orang tak nampak pun. Tapi masalahnya kain serban, berapa yang kita letak situ semua orang nampak kan. Malu ni, ya Allah, macam mana ni kan, aku dah bercakap dengan dia ni, dah niat dah nak bantu. Tawakal lah, ingat untuk guru sebut. Waktu susah ni lah yang paling tepat untuk kita bersedekah. Waktu yang paling tepat untuk kita bersedekah ialah waktu kita susah. Maka, ya Allah, ni je rezeki aku ada, aku berserah padamu ya Allah. Lipat duit tu, bismillahirrahmanirrahim, puluh lah kan. Fikir, alamak, perut lapar pula, malam ni makan apa kan. Baliklah dengan hati pasrah, dengan hati berserah pada Allah, tawakal pada Allah. Dalam perjalanan, jumpa sahabat, dia tegur, dia panggil saya, Din, lama tak nampak, kita tak jumpa, jom kita minum. Lama tak jumpa, tak borak sekali. Saya tak ada duit. Kita kata, tak apalah, nantilah. Hari ni aku nak belanja makan. Oh, dia nak belanja makan, tuan-tuan. Ya Allah, baru tadi aku sedekah, dah belanja makan. Okey, makan selesai untuk malam tu, alhamdulillah. Besok pagi, saya punya prinsip ialah memang keluar awal. Setiap kali nak kuliah pukul 8, pukul 7 saya dah keluar dah. Saja jalan-jalan. Dalam perjalanan jumpa pensyarah, dia naik motor. Aidin, lama apa, awal sangat keluar ni, gimana? Nak pergi kuliah. Mana ada buka lagi kan? Tak buka lagi di Dewan. Jom ikut saya, kita pergi minum kat kafe. Oh, pensyarah darjat tentulah dia belanja kan. Memang dia belanja pagi tu. Selesai pagi, kalau ikutkan minum makan malam, pagi habis duit RM10 tu. Tapi tengah hari tu rezeki saya habis kuliah, nak balik ke kolej Abdul Asrama. Tengah jalan nampak dekat, saya selalu singgah pustakaan. Di pustakaan tu nampak macam ramai orang. Saya dalam perjalanan, tiba-tiba librarian tu panggil, mai sini, jom, ada makan-makan ni, kita buat doa selamat. Allah rezeki tengah hari makan. Allah aturkan tengah hari tu makan. Malam pula, Masya Allah, ada pula orang buat tahlil arwah. Selesai makan malam saya. Tuan-tuan, ajaibnya 3 hari 3 malam saya tak keluar sesin pun duit. Ada je sumber-sumber yang Allah dah gantikan. Ini kelebihan sedekah. Kita yakin Allah Ta'ala bantu kita, kita yakin Allah Ta'ala takkan biarkan kita. Jangan sempitkan rezeki kita dengan benda. Aku rasa RM10 ni je boleh tahan sampai esok. Yakin kita pada benda tu, tapi kita tak yakin pada yang Maha memberi rezeki. Inilah waktu kita diuji, ialah waktu kita susah. Bagaimana kita nak mengeluarkan korban kita, harta kita. Tuan-tuan ya, Allahu Akbar. Saya cerita benda yang sama ni dalam satu kursus di tempat saya buat kursus untuk budak-budak sekolah, kamp ibadah. Kamp ibadah kita makan dalam dulang. Ada dalam 30 orang pelajar waktu tu. Waktu zuhur kita nak makan, kebetulan masakan pula sampai waktu sebelum zuhur. Budak-budak yang tak ada, yang bukan peserta ni, yang anak-anak jiran yang tak ada kena-mengena ni, tiba-tiba datang. Dia tengok, ada makan lah, kata dia. Padahal dia bukan peserta. Kita masak untuk 30 orang. Ustaz, kami nak makan, kata dia. Takkan nak kata, tak boleh. Tak sampai hati. Mailah join budak-budak ni. Maknanya dalam dulang tu patutnya 5 orang satu dulang. Tapi bila dah ramai-ramai jadi 8 orang satu dulang.
Makanlah. Budak-budak kata, apa ni ustaz, tak cukup lah, kami 5 orang makan pun tak cukup, ini tambah lagi budak lain. Tak apalah, ada rezeki. Kita niat sedekah. Lepas zuhur, tak daripada mana datang orang, ustaz ni ada sumbangan 30 nasi berani ayam. Allahu akbar, rezeki kan. Tadi budak tu mengeluh tak cukup makan, ni 30 berani ayam, makanlah korang sampai kenyang kan. Rezeki. Ini benda-benda yang kadang-kadang kita rasa macam susah sangat. Kita lupa bahawa kita ni hamba kepada yang kaya kan? Kalau kita bekerja dalam syarikat yang kukuh, syarikat yang takkan rugi bila-bila pun. Dalam satu laporan kewangan ekonomi semasa, dia kata senaraikan 10 syarikat yang kukuh, apa saja keadaan ekonomi tidak akan terjejas. Yang pertama sekali, apa dia list dia? Petronas, kata dia. Syarikat Petronas tidak akan walaupun lumpuh ekonomi, Petronas tetap tegak. Dia kata macam tu. Jadi orang yang bekerja dalam syarikat Petronas, tentu dia tak tergugat dengan keadaan ekonomi semasa. Mungkin dia tak rasa macam kena buang ke, gaji kena potong ke, tak. Sebab dia rasa terjamin di bawah syarikat yang kukuh. Kalau orang begitu dia rasa terjamin kerana syarikat dia kukuh, bagaimana kita rasa tergugat bila kita mengaku bahawa Allah Maha Kaya? Kenapa takut miskin sedangkan kita hamba yang kaya? Ini kata-kata guru saya. Guru saya ni cukup suka bersedekah. Dia hidup lagi tuan-tuan. Umur dia sekarang ni 92. Dia duduk kat Pasir Gudang. Waktu saya kecil, dia suka belanja saya makan. Saya kata, saya panggil dia Pak Mat. Pak Mat, duit ke Pak Mat? Duit tak boleh cari, tak ada hal kan. Kadang dia belanja orang makan apa semua. Saya tu mana datang duit orang tua ni? Padahal dia pencen Singapore Army dulu. Masa tu lepas tu jadi polis bantuan, ada lagi sikit berapa ratus dia pun. Tapi tiap-tiap hari dia makan. Dia kata, kau kenapa takut susah? Kata dia. Kita takut miskin kenapa? Kita hamba yang kaya. Kita hamba kepada yang maha kaya. Itu ayat dia. Kenapa takut miskin sedangkan kita hamba kepada yang maha kaya? Itu yang saya pegang sangat. Sehingga apa jua keadaan, saya berserah, Allah akan ada jalan dia. Jadi orang yang sedekah, maka dia hampir dengan Allah, hampir dengan manusia, hampir dengan syurga, jauh daripada api neraka. Ya, ini sifat yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Maksud hampir dengan Allah Ta'ala adalah hampir dengan rahmat dan pahalanya, rahmat Allah. Manakala yang dimaksudkan dengan hampir dengan manusia adalah mereka kasih kepadanya. Hampir dengan syurga adalah antara dia dan syurga itu diangkat hijab. Tak ada hijab. Pahala sedekah ini luar biasa tuan-tuan. Ya, patutnya dia ahli neraka. Rupanya kerana sedekahnya itu, maka terbuka hijab dia. Ya, dia adalah ahli syurga. Malah jauh daripada Allah itu adalah jauh daripada rahmat Allah. Ada orang yang dia kedekut, dia rasa duitnya tu dapat menjamin diri dia, tapi dia menyebabkan jauh daripada rahmat Allah. Dia rasa kesenangan dia ini adalah kerana sifatnya kedekut tu, maka tak ada masalah pun, Allah bagi je aku rezeki. Itu istidraj, bahaya. Ya. Dan jauh daripada rahmat dan pahalanya. Jauh daripada manusia adalah mereka benci kepadanya. Manusia benci padanya, meluat dengan dia kan. Janganlah keluar dengan dia tu, kedekut kan. Dan jauh daripada syurga adalah banyaknya hijab antaranya dengan syurga itu. Jauhnya kan. Asal bagi sifat kedekut adalah seseorang yang kasih dengan hartanya. Kenapa datang sifat kedekut? Kerana cinta dengan hartanya. Ia adalah kelakuan yang dicela. Bagi mereka yang tiada harta, dia tak ada sifat kedekut dengan menahan hartanya daripada sedekah. Namun masih terdapat orang yang pemurah, tapi dalam masa yang sama dia kasih akan hartanya. Dia memberi sedekah bagi mendapatkan pujian orang disebabkan sifat pemurahnya. Maka sifat itu juga dicela oleh syarak kerana boleh melalaikan daripada mengingati Allah dan memalingkan hatinya daripada dunia. Malah kaitannya dengan dunia begitu kuat sehingga berat hatinya untuk bertemu Allah Ta'ala. Ada orang yang pemurah, tapi dalam keadaan pemurah ini sebenarnya dia nak dapatkan pujian manusia. Oh, dia ni pemurah betul lah. Ini susah juga, penyakit batin. Sedekah banyak tapi nak pujian orang. Macam saya kata tuan-tuan, ikhlas ni adalah satu sifat yang hanya orang tu dan Allah sahaja yang dapat merasainya, dapat mengetahuinya. Adapun pandangan manusia lain kepada dia,
itu adalah sangkaan baik. Kalau dia kata nak menunjuklah tu, itu sangkaan buruk. Kita tak boleh tentukan orang tu ikhlas atau tidak, tak boleh, ya. Tapi orang yang dia sedekah tapi hatinya tak ada cakap orang lain, diri kita lah kalau kita sedekah tapi hati kita nak orang lain tengok, nak orang puji. Ini sifat yang mana akan menjauhkan kita dengan Allah Ta'ala, ya. Allah Ta'ala menjelaskan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah dengan menjalankan perintahnya. Surah Al-Munafiqun ayat 9. Jangan kerana harta kita, kerana urusan anak-anak kita, kita siapkan untuk mereka ini, menyebabkan kita lalai mengingati Allah. Tak ada persiapan untuk diri kita dekat sana nanti, ya. Sedangkan ramai orang yang mati dalam kubur setiap hari minta pada Allah, ya Allah bangunkan aku, ya Allah aku nak bersedekah. Itu dia nak bersedekah, tuan-tuan, ya. Allah Ta'ala menjelaskan lagi, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebenarnya harta benda yang kamu ada tu dan anak kamu itu hanyalah menjadi ujian bagi kamu. Surah At-Taghabun ayat 15. Harta kita, anak-anak kita ujian pada kita. Orang ada harta banyak, ujian pada dia macam mana dia nak gunakan harta tu. Sama ada cara dia belanjakan, sama ada cara dia simpan, ataupun cara dia menyumbang, membantu orang lain. Ini hartanya ujian pada dia. Dan anak-anak, bagaimana kita didik anak kita? Adakah menjadi Islam, menjadi Majusi, Nasrani, Yahudi? Bagaimana? Ini ujian untuk kita, ya? Nabi Muhammad SAW menyatakan, la tattahizun di'ata fatarghabu fid dunya. Janganlah kamu membina sebuah empayar ataupun perusahaan, perladangan, perniagaan dan sebagainya yang diambil daripada hasil serta ianya menjadi penyebab terhadap lalai dengan kemewahan dunia. Makna hadis ini riwayat Tirmizi, jangan kamu bina empayar, harta banyak, ya, yang mana hasilnya itu menyebabkan kita makin lalai dengan kemewahan dunia. Kaya tak salah, tuan-tuan. Siapa yang kata salah kaya? Orang Islam kena kaya. Carilah harta macam mana pun yang halal, yang baik, jadi kaya. Kerana dengan kekayaan itulah dapat membantu Islam balik. Itu cara dia. Bukan dengan kekayaan itu dapat memenuhi kehendak nafsu kita je. Oh, seronok beli rumah besar, boleh berjalan sana sini, bawa anak makan sedap-sedap. Bukan. Harta yang kita ada tu bukan untuk kita je, untuk orang lain. Semuanya akan dipertanggungan balik besok. Zakat yang diminta pun daripada harta kita 2.5% je. Sikit je pun. Kalau ada 1,000, baru apa nama RM25. RM25. 1,000 tu kan sikit sangat. Kita nak kedekut sangat. Alah, kalau aku bagi 1,000 nanti, kalau aku bagi RM25, tinggal RM975. Dia fikir macam tu pula. Ini yang merosakkan diri kerana kedekut tadi, ya. Maka sifat kedekut ini membidasakan diri. Maka jangan kerana membinakan kekayaan sehingga kita ni hanyut dengan duniawi. Akhirnya bila kita mati baru kita sedar bahawa kita dah terlambat, ya. Walau bagaimanapun, mereka yang tidak lalai dengan kejayaan empayar yang mereka bina, maka harus baginya membina empayar itu seperti mana Rasulullah SAW dan para sahabat membina empayar dalam bidang pertanian dan perniagaan. Maka orang yang tak lalai ni tak ada masalah. Buatlah syarikat, buatlah bisnes banyak pun, lebarkan seluruh dunia. Kata Nabi, kalau kamu ni nak mencari harta seolah-olah kamu ni tak mati selama-lamanya, silakan. Dan kalau kamu buat ibadah seolah-olah besok kamu nak mati. Maknanya kata dunia jangan tinggal, akhirat pun jangan tinggal. Dua-dua kita ambil. Silaplah bagi orang yang fikir dunia bukan tempat tinggal kita, maka dia pun hidup sekadarnya saja. Ini susah juga. Tak berusaha untuk dirinya dan keluarga dia. Kita berusaha kumpul duit untuk dapatkan kekayaan, kemudian kita infak kepada agama kita, Islam. Itulah perjuangan kita dunia ini, ya, bukan untuk diri kita sahaja, ya. Jadi mungkin itu sekarang itu yang saya sampaikan. Masih isyak dah.
Oh, ada lagi 5 minit. Harta ini tuan-tuan, dia akan termasuk kepada beberapa bahagian. Duit yang kita ada, harta yang kita ada ni akan masuk kepada beberapa bahagian. Pertama, apa yang kita makan, dia akan jadi najis. Baik. Duit yang kita makan, duit ini kita gunalah duit kita, akan jadi najis. Kedua, apa yang kita simpan, dia akan jadi rebutan. Duit banyak simpan, besok mati akan jadi berebut. Adik-beradik kita rebut, isteri kita, anak-anak kita, saudara mara tak ada kena-mengena berebut. Semua berebut dengan harta yang kita tinggalkan. Kita menjawab dalam kubur, tapi mereka ke atas berebut harta yang kita kena jawab tu. Ketiga, harta ini yang kita infakkan, itulah sebenarnya harta kita. Harta yang kita infakkan. Ada satu orang businessman Indonesia, kaya sangat tuan-tuan, ya? Rumahnya dekat Makassar. Dia bina satu masjid depan rumah dia tu, masjid daripada emas. Emas, tak tahu lah, bukan emas betul lah, tapi warna emas. Orang pun kagum dengan kekayaan dia. Sehingga dia kata, orang tanya dia, "Bapa, kenapa bapa selalu bagi duit banyak-banyak untuk masjid, untuk sekolah agama apa semua?" Kata dia. "Tak apa," kata dia. "Saya nak bawa duit saya ni dalam kubur," kata dia. "Besok saya mati, saya nak bawa duit saya, harta saya ni semua dalam kubur." Orang pun pertikaikan, bagaimana orang Islam boleh mati, bila mati duit masuk dalam kubur, harta masuk dalam kubur? Mana boleh, ini bukan cara kami, kata dia. Ini bukan cara Islam. Semua orang pertikaikan apa yang dia cakap. Dia kata, tenang dulu. Maksud bapa mau dikuburkan bersama harta-harta bukan dengan cara zahir, harta tu ditimbulkan dengan mayat dia, tidak. Tapi dengan cara dihantar oleh madrasah, masjid, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang fakir. Mereka nantilah yang akan menghantarkan harta saya ke kubur nanti, dengan cara infak, maksud dia. Ini orang-orang yang hatinya bukan pada dunia, tapi untuk akhirat. Jadi kaya tuan-tuan. Masjid daripada emas, saya tengok, Masya Allah. Saya ke Makassar masa peristiwa Palu tsunami. Saya pelik, ini apa benda besar sangat ni, istana apa? Dekat cecelah rumah orang, tiba dari sebesar. Oh, ini masjid orang kaya. Saya fikir masjid orang kaya maksudnya orang kaya jangan masuk. Tidak. Orang kaya ni yang bagi. Rumah dia betul-betul depan masjid. Padahal depan tu ada masjid dah. Dia buat masjid depan rumah dia. Kenapa? Dia kata supaya dia ni senang nak solat. Nanti kalau di rumah jauh, dia kata saya malas nak pergi masjid jauh, buat masjid depan rumah, kata dia. Makna kata terserah pada Allah lah bagaimana nawaitu dia. Tapi kita nak tengok pengorbanan dia pada agama. Ya, ini yang hikmah yang kita ambil. Dia tidak menjadikan harta dia itu hingga lalai, tapi jadikan harta dia itu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara yang perlu kita jadikan sebagai contoh. Ya, jadi sekarang itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam kita nak menyambut raya korban ini, korbanlah dengan cara yang baik. Kalau tak mampu korban binatang, korban tenaga kita. Join orang-orang yang buat ibadah korban. Oh, saya nak lapah daging, saya nak tolong siap kulit. Jadi itu pengorbanan kita hari itu yang kita mampu. Ya, Allahu a'lam bissawab. Minta ampun, minta maaf segala kekurangan, kekhilafan, keterlanjuran kata-kata masa ambil. InsyaAllah kita akan sambung lagi tajuk yang sama, kedekut dan sayang harta dalam kitab Penawar Bagi Hati. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.